Bagaimana nak membesarkan lagi masjid ni? Penuh ni. Sampai ke 20 sajalah. Tapi kita tengok tahun yang lepas-lepas, senario tahun lepas, kita tengok sampailah akhirnya masih lagi umat Islam berbondong-bondong sampai akhirnya. Nampak dia perubahan. Perubahan ini sebab Allah nak tunjukkan bahawasanya Allah punya kuasa. Bahawasanya Islam ini Allah punya. Islam ini kau jangan sekat, kau jangan apa. Islam ni ibarat air. Air yang berlalu terus tu kita pun buat ampang nak halang dia lalu. Dia tak boleh lalu ke atas, dia redah, berpecah ampang tu. Islam macam tu. Kau tahan lah. Kau tipu lah. Kau boleh tipu. Tapi Allah kata apa? Kalau segelintir golongan ini, golongan orang Islam ni tak mau kepada Islam, aku akan pilih umat-umat yang lain untuk cinta Islam. Jadi tidak mustahil orang-orang kafir yang akan cinta Islam dan dia akan masuk Islam. Dia tidak mustahil seorang pemimpin beragama Cina faham tentang Islam, baca buku-buku Islam, bercakap pun tentang Islam, maka dia pun akan masuk Islam. Bila bapa dia meninggal, dia kata dia masuk Islam. Dan Allah boleh buat, tuan-tuan. Kalau kita on paper, kita tengok atas kertas, hitungan dan perkiraan atas kertas masa berlakunya pengundian pilihan raya di Mesir, kita tengok kalah. Ikhwanul Muslimin kalah. Sebab apa? Setelah 82 tahun berjuang meninggikan, martabatkan Islam, 82 tahun, setelah 82 tahun berjuang, bermati-matian menghadapi pemimpin yang zalim, maka Allah bagi kemenangan kepada Ikhwanul Muslimin. Kepada siapa? Presiden Mesir yang baru, Dr. Muhammad Mursi, seorang engineer. Tengok dia, Allahu Akbar, tengok Allah bagi. Dr. Mursi, Muhammad Mursi ni dia hafiz, menghafal 10,000 ke 16,000 hadis. Dia ni dulu orang kaya. Masa dia ada company dulu, di bawah dia ada 1,000 engineer, 1,000 orang engineer yang semuanya hafaz Al-Quran, hafaz hadis, 10,000 ke 16,000 hafaz hadis yang bersama-sama dia. Lalu Allah bagi kemenangan kepada mereka. Bagi kemenangan, tuan-tuan muslimin muslimat. Apakah mereka kaya? Apakah mereka kuat? Bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. It is not a quality of dia punya orang. It's the inability of dia punya opponent nak lawan. Tu ya, kata dia. Tak terdaya opponent dia. Sebab apa? Bantuan Allah bila Allah sampai. Jadi ucap tama dia sebagai presiden. Apa dia kata? Saya ni hanya manusia biasa. Saya mewakili rakyat-rakyat Mesir ini. Sekiranya saya berlaku adil, ikutlah saya. Sekiranya saya berlaku tidak adil, zalim, maka tentanglah saya. Statement ini kita dengar lama dah. Siapa yang ucapkan? Sayyidina Abu Bakar ketika mana memegang khalifah. Sama, tuan-tuan. Ini perjuangan Islam. Tidak cukup dengan itu, anak dia tulis surat pula kepada dia. Tuan, sekiranya tuan berlaku zalim kepada rakyat Mesir, saya akan jadi pemimpin, akan anjak semua budak-budak remaja muda ni, akan gulingkan tuan. Anak dia tulis. Anak ada 5 orang. Semua hafiz dan hafizah, hafal hadis juga semua tu. Hebat, tuan-tuan. Allah tunjuk macam tu. Ada di Malaysia? Ada. Ada contoh kita tengok. Allah pun nak buat, tuan-tuan. Itu Allah bagi orang beriman ni pandang dengan mata hati dan mata kasar. Tengok perubahan yang Allah nak buat. Allah boleh buat bila-bila masa. Allah hendak Islam kontrol dunia ni, besok pun boleh Allah buat. Tapi Allah bagi ujian kepada kita. Itu yang dia hold. Tapi tak lama pun kita pun macam tu lah juga. Isterinya pun tulis surat. Isterinya buat kenyataan apa? Saya sebagai isteri Presiden Mesir, saya tidak mau gelaran apa? FLOM, First Lady of Mesir. Buat juga ucapan dia. Orang beriman dia, tuan-tuan. Hafizah juga bini dia pun. Hafaz hadis juga. Itu sebab dia boleh buat itu. Kalau kita Big Mama, tuan-tuan, sini 8 handbag, sini 8 handbag jalan. Allahu Akbar. Beza-beza. Allah suruh kita tengok. Allah suruh kita tengok. Presiden mestilah duduk di istana. Tak mau dia. Saya tak mau istana. Saya pergi sewa rumah. Sewa rumah kampung duduk. Tak mau istana. Parlimen dia di belakang ni, tempat dia duduk.
Selalu gambar presiden lah semua. Presiden ni, presiden tu, apa semua. Presiden yang tipu rakyat, zalim rakyat apa semua. Dia kata tak mau. Buang semai gambar, bubuh kalimah Allah dengan Muhammadnya. Allahu Akbar. Nampak tu? The first moment. Dia tak lantik timbalan dia orang Islam dah. Dia lantik orang Kristian. Jadi dunia terkejut. Macam ni pemerintahan Islam. Islam ni cantik. Allah punya Islam. Al-Islamu ya'lun wa la yulmah alai, kata Allah. Islam ni dah tinggi, dah tak ada siapa tinggi lagi. Dia kata dulu presiden apa? Satu kereta 20. Dia punya orang dia. Ini tak mau. Aku satu kereta, satu depan cukup. Aku tak mau rakyat Mesir lagi kalau aku jalan jam habis jalan. Memikirkan masalah rakyat. Kita ni, kita susah-susah bayar tol, gurung tunggu berbaris panjang, dia main aku tunggu. Tak pernah bayar tol, tak pernah kena jam. Habis macam mana? Beza. Banyak kita boleh tengok. Allah tunjuk. Tak mau dia. Sesak-sesak ni tak mau. Dia berikrar dia tidak akan menzalimi rakyat Mesir. Siapa juga yang berada sebagai rakyat dia, itu saya punya tanggungjawab. Saya takut nak jawab dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan berbeza. Berbeza sikit lah. Kan? Taraf ulama ni nak mengimamkan solat pun tak boleh. Islam apa ni? Kata memperjuangkan Islam ni. Beza. Tuan-tuan muslimin muslimat, ini yang Allah nak suruh kita tengok. Kita bukan kata siapa-siapa. Indonesia ni bagus. Tak saya kata orang Afrika. Parti kat Afrika tu macam tu. Tapi sini pun lebih kurang tu je. Tuan-tuan muslimin muslimat. Ini dah nak sampai Ramadan. Persediaan apa yang kita dah buat? Kalau pergi belah-belah Shah Alam, tuan-tuan muslimin muslimat, tak ada lagi banner-banner yang di tepi-tepi jalan ni kata ahlan wa sahlan ya Ramadan. Belum ada lagi. Yang ada perempuan, saya tengok depan tu alhamdulillah, sini ada kenduri menyambut Ramadan. Ada semangat tu. Semangat tu ada, okey. Jadi makna orang tengok ada lah motivate sikit. Oh, ni Ramadan dah nak datang lah. Di Shah Alam tu, di Kuala Lumpur, apa yang banyak? Banner banyak apa? Buffet, sini RM46, sana RM46. Buffet berbuka dulu. Yang imarah Ramadan belum lagi. Orang tak tahu lagi sama ada nak Ramadan nak puasa ataupun tidak. Ada setengah golongan cuma nak dengar malam itu, saya sebagai pemegang muhur raja-raja pada malam ini ingin mengisytiharkan. Cik dia pun dengar khusyuk. Pada tahun ini puasa tak jadi. Oh, seronok. Puasa tak jadi tahun ni. Seronok lah. Bolehlah lagi buat benda-benda lah. Kita orang beriman ni ternanti-nanti. Kalau boleh ya Allah Rabbi. Itu sebabnya kita ni lebih kurang Sayyidina Umar. Orang yang dapat yang akhirnya itu la'allakum tattaqun tu, dapat takwa tu. Makam takwa di akhir Ramadan itu. Maka kita sesudah itu kita kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau 12 bulan Ramadan kan senang. Orang beriman fikir macam tu. Sebab apa? Pada dia, itu sebab Nabi Muhammad SAW, Allah susun galur ni kan. Bulan-bulan yang Allah cipta ni sama lah. Dia mulakan dengan Rajab, lepas tu Sa'ban, lepas tu Ramadan. Sebab apa? 3 bulan ni terlalu dekat. Nabi suruh ketika mana Rajab timbul aja dulu, dia suruh kita training lah. Training siap-siap lah. Training puasa, training baca Quran, training semayang, banyak-banyak semayang sunat. Supaya apa? Supaya boleh terbawa-bawa. Bila sampai Ramadan saja, tidak menjadi culture shock, kejutan budaya. Ramai orang kena kejutan budaya. Kalau tak percaya, tengoklah ni. Di hari pertama buka puasa tu, lepas buka puasa tanya dah, yang raya bila? Baru hari ni sehari puasa. Dah tanya raya bila? Kata syok lah. Sebab dia tak ada training. Ramadan ni Allah mengajar kita tuan-tuan muslimin muslimat apa? Ikhlas, amanah, sabar. Ikhlas. Adakah di dalam Ramadan saja kita mendidik jiwa kita supaya jadi ketiga-tiga contoh itu dan terus bawa di luar Ramadan? Ikhlas. Sebab itu Allah kata apa? Puasa ini pahalanya, ganjarannya aku saja yang boleh bagi. Orang lain tak boleh bagi. Sebab apa? Hanya Allah yang tahu. Orang puasa ni, kita berpuasa ni, Allah saja yang tahu. Isteri kita pun tak tahu. Anak-anak kita pun tak tahu. Kawan-kawan kita tak tahu.
Kita balik-balik kerja, sekarang ni musim panas, balik-balik kerja panas. Mandi bro, tengah-tengah mandi tu telan segelen bro, relax. Bini pun tanya, abang puasa hari ya? Tengok air punya muka ni, muka layu, puasa.